Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Jura, kami nak share sedikit tentang garis kehidupan. Okey, dan kini tu mungkin kita umur 24 dah, dan kita mungkin bekerja pada umur 23. Okey, so kita dah bekerja dah berapa bulan dah, mungkin dah kat setahun dah kini tu. Okey, dan Jura, kami ingin tanya kita, agaknya berapa umur kita mau pencen. Okey, mungkin kita dah ada jawapan di siang, mungkin umur 55 ataupun hingga 60. Betul? Okey, soalan kami, kita ingin bersara dalam keadaan selesa ataupun seksa. Okey, dan semestinya orang ingin bersara dalam keadaan yang selesa. Betul? Right, so apa maksud selesa bagi kita? So selesa mungkin dari segi cash, berapa yang kita mau, berapa nilainya. Okey, dan seterusnya mungkin kita mau aset, rumah, kereta, ataupun kita ada anak, kita mau ada pendidikan yang terbaik lah. Dan semestinya aset tu kita mau bebas hutang. Setuju? Dan yang tu adalah antara impian setiap orang. Bila dia bekerja, dia mau ada satu keadaan selesa dalam berpencen. Okey, Jura. So kini tu, sejujurnya kita bahawa umur kita kosong hingga 23 tahun, family kita, okay, yang banyak membantu kita di segi kewangan. Setuju? Dan kini tu, kita yang berjanda kewangan untuk family. Betul? So sebagai anak yang bertanggungjawab, so kita akan bantu family dari segi financial. Setuju? Alright. So kini tu, kita akan bekerja lebih kurang mungkin dalam 36 tahun lagi, mengambil tempoh pencen umur 60. So ia merupakan satu tempoh yang panjang. Okey, Jura, anda katalah semalam, semalam COVID tu semakin teruk dan sebagainya, kita terpaksa diberhentikan kerja. So dengan umur kita yang muda gini tu, dapat sikit kita cari kerja yang baru, dan semestinya kita dapat cari kerja yang baru, kan? Dan andai kata jugalah semalam berlaku satu perkara yang misteri yang menyebabkan, kita asyik dapat lagi bekerja untuk selama-lamanya. So dalam fikiran kita kini tu ada sik yang menyebabkan kita dapat untuk bekerja selama-lamanya. Mungkin dalam fikiran kita kini tu mungkin berlakunya lumpuh, mungkin berlaku sakit yang teruk ataupun yang kritikal. Setuju? Ataupun berlaku kecacatan akibat kemalangan. Okey? Dan seterusnya, apa yang akan berlaku adalah kita pun income akan terhenti. Dan apa berlaku dengan impian kita tu tadi, maka dari segi cash yang kita inginkan, mungkin cik dapat, kita still lagi cik dapat nak membeli rumah, ataupun cik dapatlah nak membayar kereta dan sebagainya, ataupun nak menyediakan sesuatu yang selesa untuk diri kita dan family. Okey, seterusnya, Jura, dalam perjalanan kita nak pergi ke bersara tu, semestinya kan ada pelbagai benda yang kita akan lalui dalam kehidupan kita. Dan sekiranya pada satu hari kita pergi jumpa doktor sebab badan kita asyik berapa nak selesa, okey, dan bila dah didiagnose, doktor perlukan satu rawatan yang nilainya harga paling kurang 150,000. So agaknya ada sik penyakit yang bernilai sehingga 150,000. Dan mesti terkeluar dalam fikiran kita, contohnya kanser memang mahal, okey, yang melibatkan organ-organ dalam badan kita, okey. Sebab mun ditanya pada kita berapa nilai kita kini tu, semestinya kita ada diri kita memang begitu berharga, dan termasuklah anggota badan kita memang sangat-sangat berharga. So Jura, bila benda tu sakit kritikal, doktor minta 150k, ada sik di kalangan orang-orang di sekeliling kita yang boleh bagi 150k dalam masa yang segera.
Dan rasanya dalam fikiran kita kini tok, mau si mau family juga lah yang akan menanggung. Dan yang lain, wallahualam, siapa yang akan membantu. Dan setuju si kita akan patah balik di belakang, iaitu family kita akan tanggung kita semula. So, apa akan berlaku dengan impian kita tadi untuk memiliki aset cash untuk simpan dan sebagainya? Masalah? Memang bermasalah. Dan soalan kami untuk kita, adakah kita inginkan parent kita kena tahu, bapa kita nak untuk bersara dengan selesa? Semestinya kita inginkan sebagai anak yang bertanggungjawab, kita inginkan parent kita dalam keadaan yang selesa. Tetapi apa akan berlaku bila sibuk kata lain doktor minta jumlah tok, apa akan berlaku dengan family kita? Masalah? Yes, masalah. Mungkin rumah yang tok duduk terpaksa akan dijual untuk bantu kita. Setuju? Alright. Dan seterusnya, sekiranya berlaku kelumpuhan, adakah cukup cash yang kita impikan di situ tadi? Mungkin si cukup. 200,000 cukup? Mungkin si cukup. 300,000 cukup? Mungkin si cukup. 500,000 cukup? Okey lah, mungkin cukup lah untuk menampung. Okey, so yang tok lah antara risiko-risiko jura dalam kehidupan kita, kita si tahu bilakah risiko yang akan berlaku, mungkin di masa akan datang, wallahualam. Dan benda tok lah sekiranya berlaku sakit kritikal, maksud kita disediakan dengan dana 150,000 dalam masa tempoh 30 hari, diberikan cash dengan kita sekiranya kita dah dapat bekerja disebabkan oleh sakit. Dan sekiranya kita dapat lagi nak membina income bulanan disebabkan oleh kelumpuhan, contohnya kita dapat 500,000 untuk kehidupan yang seterusnya, maksud kita. Dan kebiasaannya, orang yang sakit memangnya memerlukan cash dengan segera. Jarang orang sakit, bila orang nak ambil duit, okey, sedar tunggu dulu kita tahun depan, 3 tahun depan baru kita ambil duit. No, sedar. Memangnya mau dalam keadaan yang segera. Dan pun boleh kinek-kinek, kan? Jadi persoalan besar di situ jura, bilakah kita nak membina satu protection untuk diri kita pun, kan? Kita dengar apa yang kami cerita tok adalah manfaat ketika hidup. Okay? So sebelum tok kita dengar takaful insurans untuk mati je. No, tapi sebenarnya benda tok adalah untuk manfaat lebih banyak pada ketika hidup. Okay? So tok ajak yang kami ingin share dengan kita, dan mun kita berminat, okay, kita boleh text kami untuk kami berikan quotation yang kita. Okay? Terima kasih.